Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rozita serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada hari ini saya Nur Farah Ain binti Amran serta dua rakan saya iaitu Dayang Nur Ain Syahira serta Suziana binti Sukardi akan membentangkan tugasan 3 kami yang bertajuk aktiviti pembelajaran dan pengajaran permainan kad tersembunyi yang bertemakan imbuhan kata. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang isi kandungan kepada pembentangan kami pada hari ini. Pada permulaan kami akan membentangkan mengenai pengenalan aktiviti dan yang kedua kami akan membentangkan mengenai objektif aktiviti. Ketiga, kami akan membentangkan pengenalan kepada bahan yang kami lakukan untuk aktiviti. Dan yang terakhir, kami akan membentangkan mengenai cara pelaksanaan aktiviti itu dijalankan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada slide pengenalan. Aktiviti ini dijalankan sebagai pemudah cara, kaedah pengajaran guru dan pembelajaran murid di sekolah. Hal ini bermakna guru hanya bertindak sebagai pemudah cara dengan memberikan bimbingan serta menggerakkan murid-murid di dalam kelas. Selain itu, aktiviti ini dijalankan bagi memudahkan murid untuk memahami tentang imbuhan kata dari kata dasar golongan kata. Tambahan pula, aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan untuk memupuk semangat bekerjasama dan saling berbincang antara murid dengan rakan-rakannya. Sebelum memulakan aktiviti, guru akan mengalihkan murid kepada beberapa kumpulan. Seterusnya kita pergi kepada slide objektif aktiviti ini dilaksanakan. Objektif pertama aktiviti ini dilaksanakan bertujuan supaya murid dapat mengenali jenis imbuhan. Hal ini kerana setiap imbuhan itu mempunyai pelbagai-bagai jenis. Antaranya imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan imbuhan sisipan. Dan yang objektif yang kedua, murid dapat mengenal pasti imbuhan yang sesuai dengan golongan kata. Hal ini kerana setiap golongan kata mempunyai imbuhan yang tersendiri. Sebagai contoh, kalau kita ingin menggunakan imbuhan dalam kata nama, kita akan menggunakan imbuhan awalan pen. Tetapi, jika kita ingin menggunakan kata kerja, imbuhan yang kita gunakan adalah imbuhan men. Seterusnya, objektif yang ketiga ialah supaya murid dapat membina ayat berdasarkan kata berimbuhan dengan baik. Seterusnya, kita pergi kepada slide pengenalan kepada bahan aktiviti. Kami telah menggunakan 4 bahan dalam aktiviti ini, iaitu yang mana bahan yang pertama ialah nota yang kami hasilkan melalui aplikasi Prezi tentang pengenalan imbuhan kata. Dan bahan yang kedua, kad imbuhan. Bahan yang ketiga, peta ajaib. Dan bahan yang terakhir ialah lengkungan kata. Bahan-bahan aktiviti ini akan kami jelaskan pada slide yang seterusnya. Kita pergi kepada bahan aktiviti yang pertama iaitu kad imbuhan. Sebelum kad imbuhan dihasilkan, guru perlulah menyediakan pelbagai jenis imbuhan dari jenis imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan dan imbuhan sisipan untuk diletakkan di dalam kad imbuhan. Raja berikut menunjukkan contoh-contoh imbuhan kata yang telah dihasilkan oleh guru sebelum memulakan aktiviti. Berikut merupakan rajah kepada kad imbuhan yang telah dihasilkan. Di dalam kad imbuhan tersebut terdapat pelbagai imbuhan daripada pelbagai jenis diletakkan dan kad imbuhan tersebut akan disorotkan oleh guru di dalam kawasan dalam kelas. Murid-murid perlulah mencari kad tersebut untuk menjalankan aktiviti yang seterusnya.
Baiklah, seterusnya saya dan Nur Ain Syahira binti Muhammad Azli akan meneruskan pembintangan kami pada hari ini dengan mengulas ataupun menerangkan bahan kedua kami dalam aktiviti ini. Bahan kedua yang dimaksudkan ialah peta ajaib. Peta ajaib merupakan bahan utama untuk aktiviti ini. Terdapat 3 bahagian penting yang terkandung ataupun yang terdapat dalam peta ajaib, iaitu penjara kata, kad poket dan juga papan markah, yang mana kami akan menjumlahkan ataupun mengumpulkan semua markah yang diperoleh oleh pemain pada papan markah tersebut. Berikut merupakan gambaran dari pandangan atas peta ajaib yang telah kami hasilkan. Baiklah, berikut merupakan bahagian pertama pada peta ajaib, iaitu penjara kata. Penjara kata merupakan bahagian di mana semua golongan kata, iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif dikumpulkan. Berikut merupakan antara contoh golongan kata yang diletakkan pada penjara kata. Misalnya, kataan baca, tua, bersih, ubat, sakit, baik, ampai, guna dan masuk. Perkataan baca merupakan salah satu contoh kata kerja. Perkataan ubat pula merupakan salah satu contoh bagi kata nama. Dan perkataan sakit mewakili kata adjektif. Bahagian kedua pada peta ajaib pula ialah kad poket. Kad poket merupakan bahagian yang disediakan untuk murid meletakkan kata-kata tertentu, iaitu kata nama, kata kerja ataupun kata adjektif yang telah mereka gabungkan. Kad poket ini juga akan dipaparkan kepada murid kumpulan lain untuk menilai jawapan rakan-rakan mereka. Bahagian terakhir pada peta ajaib ialah papan markah. Papan markah merupakan papan yang disediakan untuk murid memberikan markah setelah menilai jawapan rakan-rakan mereka yang lain dengan cara memeriksa jawapan tersebut di dalam kamus. Apabila jawapan pihak lawan termaktub ataupun terdapat di dalam kamus dewan, maka markah yang terdapat pada imbuhan yang telah digabungkan akan diletakkan pada papan markah dan markah akan diambil. 3 markah untuk imbuhan awalan dan akhiran yang betul, manakala 5 markah untuk imbuhan apitan yang betul. Baiklah, bahan ketiga iaitu lengkungan bintang. Lengkungan bintang merupakan bahan untuk meletakkan imbuhan yang telah dijumpai oleh murid dan kata dasar yang telah dipilih oleh murid pada penjara kata. Seperti yang kita dapat lihat, bintang tersebut berfungsi untuk meletakkan kata dasar yang telah dipilih oleh murid pada penjara kata. Seterusnya, lengkungan yang ada di tepi merupakan tempat untuk meletakkan senarai imbuhan yang telah dijumpai oleh murid. Baiklah, pada permainan kad tersembunyi ini terdapat 6 cara pelaksanaan yang akan dipatuhi oleh murid-murid. Cara pelaksanaan yang pertama ialah murid-murid akan didedakan dengan nota fungsi imbuhan golongan kata, yaitu kata nama, kata kerja, dan kata adjektif melalui video yang telah dihasilkan. Nota ini juga mempunyai QR code masing-masing untuk di-scan oleh murid-murid. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey.
vital again. Setelah murid-murid membaca nota yang telah diberikan sebentar tadi, murid-murid akan melaksanakan cara pelaksanaan yang kedua, yaitu murid-murid dikehendaki mencari seberapa banyak imbuhan yang telah disorokkan oleh guru di dalam kelas secara berkumpulan. Masa yang diperuntukkan selama 1 menit. Cara pelaksanaan yang ketiga pula ialah setelah murid-murid menjumpai imbuhan yang telah disembunyikan oleh guru selama 1 menit tadi, murid-murid dikehendaki meletakkan senarai imbuhan tersebut pada lengkungan bintang yang telah disediakan oleh guru. Terdapat beberapa langkah yang harus dipatuhi oleh murid semasa meletakkan imbuhan pada lengkungan bintang. Yang pertama, imbuhan yang telah dijumpai akan diletakkan pada lengkungan bintang. Seterusnya, murid dikehendaki untuk mengambil pelbagai jenis kata dasar pada penjara kata untuk diletakkan pada lengkungan bintang. Yang ketiga pula ialah setelah murid selesai memilih kata dasar, murid-murid dikehendaki untuk menganalisis sama ada imbuhan yang mereka perolehi sebentar tadi bersesuaian dengan kata dasar yang telah mereka pilih atau tidak. Seterusnya, yang keempat ialah setelah mereka menganalisis kata dan imbuhan yang bersesuaian, mereka dikehendaki untuk meletakkan kata terbitan tersebut pada kad poket. Cara pelaksanaan keempat bagi aktiviti ini ialah murid diminta memerhatikan kata dasar yang mereka ambil daripada penjara kata. Kemudian, murid dikehendaki menganalisis kesesuaian perkataan tersebut dengan mana-mana imbuhan yang dijumpai. Setelah menggabungkan perkataan tersebut dengan imbuhan yang sesuai, mereka mestilah memasukkan perkataan baharu yang telah diterbitkan hasil gabungan perkataan yang diambil dari penjara kata dengan imbuhan yang ada pada lengkungan bintang ke dalam kad poket. Barulah mereka dikehendaki untuk memaparkan jawapan kepada pihak lawan. Bagi memastikan jawapan kumpulan murid yang sedang melakukan aktiviti betul ataupun salah, kumpulan murid dari pihak lawan dikehendaki untuk melihat kamus dewan untuk memeriksa jawapan. Apabila jawapan tersebut ataupun perkataan tersebut termaktub ataupun terkandung dalam kamus dewan, maka markah tersebut akan diambil dan dipaparkan pada papan markah. 3 markah diberikan kepada jawapan yang betul untuk imbuhan awalan dan akhiran, manakala 5 markah diberikan kepada jawapan yang betul untuk imbuhan apitan. Cara pelaksanaan yang terakhir. Setiap markah akan dikumpul dan dikira setelah semua kata dasar habis diimbuhkan. Murid akan diberikan soalan untuk membuat ayat berdasarkan kata terbitan yang mereka hasilkan. Guru dapat menilai kefahaman murid dari ayat yang mereka hasilkan. Dan seterusnya, kumpulan yang memenangi aktiviti ini akan diberikan ganjaran. Baiklah, itu sahaja pembintangan kami pada hari ini. Video yang akan ditayangkan selepas ini merupakan video tutorial cara pelaksanaan aktiviti permainan kad tersembunyi. Dipersilakan.